أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب زدنا علما وارزقنا فهم النبي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah inayahnya kita dapat meneruskan lagi kuliah secara online ini, khususnya di Masjid Jami'ul Muslimin Kampung Kundang. Mudah-mudahan ia sebagai satu pencerahan dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Seperti mana yang dimaklumkan, hari ini, malam ini, insyaAllah kita akan ceritakan sedikit ataupun berkongsi sedikit berkaitan dengan sifat huruf, sifat huruf. Sifat huruf ini merupakan satu bab yang penting dalam mempelajari ilmu Al-Quran ini. Ketika kita membaca Al-Quran, ataupun tidak, mesti tidak terlepas daripada menyebut huruf-huruf Al-Quran. Ya. Jadi pentingnya dalam mempelajari ilmu tajwid ini iaitu makhraj, bagaimana kita hendak menyebut huruf tersebut. Yang kedua berkaitan dengan sifat, sifat huruf, dan kemudian kita tunaikan apa yang disebut dengan hak dan mustahak. Hak itu sifat huruf tu lah, apa yang ada dalam huruf tersebut, sifat-sifat yang ada dalam huruf tersebut. Dan mustahak, apa yang penting berkaitan dengan tajwid itu sendiri. InsyaAllah kita bicarakan sebentar lagi berkaitan dengan sifat huruf ini. Okay. Sifat huruf ini ulama-ulama terdahulu memang menitik beratkan berkaitan dengan menyempurnakan sifat huruf ini. Kemudian dalam masa yang sama, mereka ni ulama-ulama sangat menitik beratkan tentang sifat huruf, kerana dengan menyelesaikan masalah sifat huruf ni, sebutan mereka akan lancar, sebutan mereka akan cantik, sebutan mereka akan fasih. Ini disebut oleh Imam Ibn Al-Jazari dalam matan muqaddimah, idh wajibun alaihi muhattam qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Satu bentuk kewajipan yang mesti kita dahulukan dalam mempelajari sesuatu bidang itu, khususnya dalam ilmu tajwid ini, makharijul huruf. Sebab apa? Makhraj huruf wasifati. Jelas. Tak ilmu tajwid ni sekurang mesti ada makhraj dan sifat. Dan dikata wasifati, kedua-dua makhraj wasifat, liyalfidhu, untuk menyebutnya supaya mereka dapat melafazkannya bi afsahil lughati, dengan sefasih-fasih lughat, sefasih-fasih percakapan bahasa. Jadi dalam kita cerita tentang sifat ni, betapa pentingnya kita mempelajari sifat ni adalah untuk bacaan kita cantik, untuk bacaan kita cantik dan elok. Okey, itu yang dikatakan tahsin, itu yang dikatakan tajwid, memperbaiki, memperelokkan bacaan. Okey, apa itu sifat? Kalau kita tengok sifat ni yang kita kenali ialah bentuk ataupun sesuatu yang berdiri
pada benda tu sendiri, ya. Pada benda itu sendiri. Iaitu kalau kita tengok apa yang berdiri pada sendiri, contoh, apa, buku tu sifat dia macam mana. Kita nak kenal banyak-banyak buku. Kalau kita cakap, adik pergi ambilkan walet buku satu tu kat sana, nanti dia akan tanya buku yang macam mana, warna apa, kan. Dengan sifat itu kita boleh kenal buku yang tebal, bukan buku yang nipis. Kita kena cakap begitu sebab itulah namakan sifat tu, sifat buku tersebut. Dia sudut sifat lah, dia sudut makna, lafzi dia. Secara bahasanya, kalau kita kenal, kita nak tahu sesuatu tu. Contoh lain, adik pergi ambilkan songkok walet ni. Songkok ke kopiah? Kopiah warna apa? Kan, mesti ada warna. Warna itu adalah sifat. Jadi dari itu kita boleh kenal mengenai sifat seorang, sifat songkok tersebut. Kalau orang pula panggil kawan tu, kawan yang mana satu? Yang tinggi, badan besar sikit, kan? Jadi itulah sifat-sifat dia. Kalau kita faham definisi dia sifat apa tu, maksudnya benda yang kita sebut sebagai contoh warna tu warna putih, sifat dia kuat, sifat dia lemah, itu yang katakan sifat. Tapi kita nak definisikan dari sudut istilah ilmu tajwid ini ialah apa itu tajwid, apa itu sifat huruf. Sifat huruf ialah cara bagaimana kaedah ataupun cara kita menekan, cara kita tekan ataupun nak sekat udara itu. Cara kita nak lepaskan ke, cara kita nak sekat ke udara tersebut ketika nak sebut sesuatu huruf tersebut. Sama ada dalam bentuk kita nak kena tinggikan ke, kita nak kena rendahkan ke, kita nak kena kuatkan ke, kita nak kena tebalkan ke, kita nak buat macam mana. Jadi ulama perincikan benda-benda itu dalam masalah sifat huruf. Ya, itu yang dikatakan sifat huruf. Kalau tengok dari sudut ilmu tajwid ini, banyak faedah yang kita boleh dapat daripada mempelajari sifat huruf, ya. Okey. Dalam mempelajari sifat huruf ini, ulama telah memperincikan faedah-faedahnya ketika kenapa kita perlu mempelajari ilmu tajwid ini. Yang mempelajari sifat huruf ini, ya. Yang pertama, kita boleh bezakan sebutan huruf tersebut walaupun keluar daripada satu makhraj yang sama, satu tempat keluar yang sama. Contoh yang kita kenali sebagai huruf yang di hujung lidah sentuh siratan gusi sebelah atas. Apa hurufnya? Ya, iaitu 3 huruf. Ta ataupun sebut ta, ta. Dal, ya, atau dan po, ya. Ta, dal, po. Tiga huruf tersebut ketika menyebut makhrajnya berada di hujung lidah sentuh siratan gusi sebelah atas. Ya. Kalau kita boleh tengok, kecil sangat kot, ya. Kat sini, ya. Ta, kat sini. Sini sentuhan sini, ya. Ta, dal, po, 3 huruf tu. Ketiga-tiga huruf tersebut, macam mana kita nak bezakan? Ya? Kalau kita tak ada sifat yang membezakannya. Macam dal. Dal dengan ta, apa beza dia? Kita kena salah satu. Kalau dal ni dia bersifat kita panggil jahar. Manakala jahar ni nanti kita tengok dia tertahan nafas, ya. Manakala ta pun tertahan nafas juga, tak, dia bersifat hamas, maaf, ya, bersifat hamas. Jadi itu beza dia. Ketika nak sebut dal,
ad, ad. Habis tu je dia. Kita sampai kepada jahar. Ad. Kalau tak, ad, ada hamas sikit. Ad. Ya, jangan ad berlebihan tu. Tu ulama bincangkan. Cuma sebutan dia ad sikit je. Ya. Itu beza dal dengan ta. Kalau ta dia sama macam dal tadi, jahar. Tapi apa beza dal dengan ta? Dia ada sifat ta ni, dia ada sifat isti'la, terangkat pangkal lidah. Manakala dal di istifal, terangkat pangkal lidah. Saya dah masuk tinggi. Tu nampak? Ini kepentingan dia. Tu beza. Dengan kita tahu perbezaan tersebut, jadi kita tak baca sama huruf dal, ta dengan ta. An'amta alaihim ke an'amta alaihim. Dia bersifat jahar tu. An'amta alaihim, an'amta alaihim, ta. Ya? Jadi itu beza dia. Dari sudut sebutan dia, bila kita sebut mengikut sifat dia, maka secara teorinya, secara lafaznya, secara praktikalnya, sebutan kita fasih. Itu yang kita nak datangkan sifat tu. Dapat bila kita dah bezakan, dengan banyak sifat ni kita boleh bezakan satu huruf, maka sebutan kita akan jadi fasih. Okey. Kepentingan yang kedua, iaitu kita tahu huruf ni kuat ke lemah. Nanti kita akan kenali yang mana sifat bersifat kuat, yang mana sifat yang bersifat lemah. Jadi sifat-sifat huruf ni dia ada kuat, ada lemah. Jadi kalau ada yang lebih banyak kepada kuat, sifat kuat, maka huruf tu kuat. Macam ta tadi kan, ta tu kuat. Ya, manakala ta tu lemah. Jadi kat situ perbezaan antara sifat kuat dan sifat lemah. Okey. Itu senang lah. Itu nanti bila kita mempelajarinya, maka kita akan dapat kenali yang mana sifat kuat, yang mana sifat lemah. Juga dalam masa yang sama yang saya sebut tadi, bunyi kita, lafaz yang kita sebut semua tu akan jadi cantik. Sebab kita mempelajari sifat huruf ini supaya bacaan kita ni, sebutan kita, apa yang kita lafazkan ini cantik dan bersesuaian dengan lafaz-lafaz yang disebut oleh para ulama yang sampai kepada kita daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan bacaan kita sampai seperti mana yang disebut oleh baginda SAW. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok kat situ, dari sudut definisi sifat huruf tadi adalah sesuatu yang berdiri pada benda, sama ada sifat tu kuat, lemah. Dan dari sudut sifat makhraj, dari sudut istilah ini, maksudnya apa? Cara kita nak sebut itu kena tekan ke, kena sekat ke, kena kuat ke, kena tinggi ke, kena rendah ke. Itu yang dikatakan dengan sifat huruf, ya, sifat huruf. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok kat sini, saya tak buat slide dia lah. Cuma untuk mudahkan, mudahkan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, iaitu apa yang dikatakan dengan sifat huruf itu, ya. Sifat huruf ini secara umumnya dan yang paling masyhur yang kita amalkan, iaitu mempunyai dua bahagian utama, iaitu yang dikatakan dengan sifat lazimah. Ada orang kata sifat lazim, saya mudahkan dengan lazim. Ada sebahagian kata sifat lazimah, sifat lazimah. Sifat aridah, macam tu. Dia ada hal kat belakang. Jadi sifat lazim, yang ni sifat yang kekal, mesti ada. Tak, mesti ada. Dan dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu berlawanan, sifat lazim yang berlawanan, dan yang kedua sifat lazim yang tunggal. Yang tunggal. Kalau kita tengok dalam slide yang saya tunjukkan, yang saya paparkan tu, kita tengok sifat lazimah ni, dia ada 17. 10 adalah sifat berlawanan, manakala yang tunggal itu ada 7 sifat. Ada 7 sifat.
Okey, baik. Manakala sifat aridah ni ada 11 sifat. Apa sifat-sifat tersebut? Kalau kita perincikan, kita tengok sekejap. Kalau kita perincikan bagaimana yang dikatakan dengan sifat lazim ini, iaitu yang berlawanan disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari dalam matan beliau. Saya bacakan sedikit matan beliau supaya sekurang-kurangnya kita kenal. Imam Ibnu Al-Jazari berhempas tugas membuat satu teori yang mudahkan kita untuk menghafalnya. Kalau ada kesempatan waktu yang masih lagi fresh otak-otak ini, jadi boleh, tak salah untuk kita hafal. Tapi orang cakap kena hafal Quran dulu baru hafal matan ni. Tak apalah, kita hafal 2-3 surah yang lancar kan, dan kita amalkan, lagi bagus daripada kita hafal banyak tak ngulang kan, begitu kan. Jadi sekurang-kurangnya kita dah hafal Quran, lepas tu kita tambah sikit dengan matan ini. Apa matan? Matan ni syair, bait syair. Disebut apa? Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadiddakul. Nampak tak? Mustafil wakul. Dia ada ujungnya sama rima dia, macam kita pantun lah kan. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Sakat, bakat. Macam tu wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussadatin ishasar. Umar khasar. Nampak? Satu lagi, wasadun dadun ta'un za'un mutbaqah wa firra minnu bil hurufil mutlaqah. Jadi kat situ dia nampak ada keseimbangan, itu dikatakan dengan matan. Matan ini kita dapat melalui talaki lah, talaki, sebutan lafaz-lafaznya dan rima dia. Kita panggil apa istilah dia dalam ilmu Allahumma shalli ala Muhammad disebut ilmu Allahu Akbar, rijaz Baharu Rijaz. Saya lupa nama ilmu tajuk ni. Baharu Rijaz, dia rentak dia begitu sifatu hajarun warikhun mustafil maf'ulun tu dia punya wazan dia supaya rima dia cantik. Jadi tu dikatakan dengan sifat dengan matan. Jadi kat situ disebut, yang saya sebut tadi tu ada 4 bait ni adalah merangkumi sifat lazimah yang berlawanan. Ada 10 sifat yang berlawanan. Ada 5 sifat yang sama, yang dia akan berlawanan dengan 5 sifat lagi. Jadi keseluruhannya ada 10 sifat. Dia ada 5 sifat. Kemudian yang sifat ni berlawanan dengan sifat yang lain. Contoh nanti saya bagi mata dia, contoh mata ni. Nanti kita kenal yang mana sifat jahar, yang mana sifat hamas. Nanti kalau berdasarkan matan tu, dia rangkai matan sikit je. Macam fahathahu, nanti kita tengok fahathahu syahsun sakat. Bila disebut huruf itu, maka terkeluarlah huruf hijaiyah yang lain. Huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah ada 29 huruf yang kita tulis, yang kita tulis dan lafazkan. Begitu yang itulah kita panggil huruf abjadiyah, huruf hijaiyah abjadiyah. Okey, baik. Jadi kita tengok kat situ manakala sifat tunggal ada 7. 7 ni macam sifat sofir, istitalah, tafashi dan sebagainya, itulah nanti kita akan bincangkan lebih terperinci. Cuma secara ringkasnya kita mempelajari bahawa, mengakui bahawa sifat huruf ni ada 17. Ada surat sifat huruf ada 17 sifat. Ustaz, ada pandangan lain mengatakan sifat huruf ni ada banyak. Ya, betul, ada banyak. Sebab dia pandangan ulama kan. Jadi pandangan ulama yang terpilih kita ambil daripada Imam Ibnu Al-Jazari.
yang mengatakan 17. Ada yang kata 16. Ada yang kata 14. 16 ni Imam Sakhawi. Kalau yang kata 14 ni Imam Barkawi. Ada yang kata sifatnya sampai 44. Banyak tak banyak? Banyak kan? 44. 44 ni siapa? Imam Maki, ya, dalam kitabnya Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah. Ada yang kata 34 dan sebagainya lah. Jadi pendapat yang kita pilih ini adalah pendapat Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Nafa'anallah bih. Ya. Okey, baik. Kemudian sifat yang berlawanan ni saya mudahkan, tuan-tuan, puan-puan, muslimat, semua pendengar rahimahullah. Contoh yang berlawanan ni, contohnya jahar lawannya hamas, syiddah lawannya rokhawah. Di antara tu ada sifat kita panggil tawassut ataupun bainiyah, ya. Yang ketiga, isti'la lawannya istifal. Isti'la lawannya istifal. Itbaq lawannya infitah. Ismat lawannya izlaq, ya. Jadi dia ada lawan, pro and kontra. Jahar lawannya hamas, syiddah lawannya rokhawah. Di antara keduanya itu ada sifat bainiyah, iaitu tawassut. Ada sifat isti'la lawannya istifal, ya. Ada itbaq lawannya infitah, ismat lawannya izlaq. Tak perlu khawatir, kita akan pelajari satu persatu dia, ya. Kita mudahkan, ya. Cuma saya sebut tu secara keseluruhan supaya kita nampak ruang lingkup sifat berlawanan ni dia pro and kontra, ya. Pro and kontra tu maksudnya apa? Nanti. Okey, kita tengok. Teruskan pada slide seterusnya, iaitu yang pertama sekali, ya, yang pertama sekali berkaitan dengan sifat huruf ini, ya. Iaitu yang pertama disebut dengan jahar, ya. Jahar lawannya hamas. Jahar lawannya hamas. Seperti mana yang saya maklumkan tadi saya dah baca matan dia. Matan ni apa? Sifatuha jahrun wa rohwun mustafil. Sifat huruf itu jahar, rohwah, mustafil, istifal. Munfatihun infitah, musmatatun ismat, wadidda. Dia ada lawannya. Kelima-lima sifat tadi, jahar, rohwah, istifal, infitah, ismat, mesti ada lawan. Wadidda. Kelima ni ada lawannya, iaitu disebut kul. Mahmusuha yang pertama hamas. Disebut senarai-senarai huruf-huruf tu, apa lawannya? Yang pertama hamas. Hamas lawan kepada jahar. Tapi dalam matan ini dia tak sebut semua huruf. Dia sebut huruf yang tertentu sahaja yang merujuk kepada satu sifat, iaitu sifat hamas. Dia sebut apa? Kalau tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat, tambah matan depan sikit dia, mahmusuha fahathahu. Sabung yang saya sebut tu, saya sebut dalam slide tu, fahathahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, ya. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Itulah huruf-huruf hamas. Huruf fa, huruf ha, huruf tha, tha ujung lidah, ya. Ha bulat, ha hantu. Shin, ya. Kha, sad, sin, kaf dan ta. Ada berapa tu? Ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 huruf hamas. Ada 10 huruf hamas, ya. Itu 10 huruf hamas, 10 huruf hamas. Jadi kita tahu, tadi saya sebut huruf hijaiyah ini ada 29 huruf. Baki daripada fahathahu syakhsun sakat 29, tolak 10 huruf-huruf hamas ini, jadi ada berapa? 19 lagi huruf adalah huruf-huruf yang bersifat jahar. Okey, faham? Macam itu, ya. Kalau kita sebut, contoh saya sebut, ya. Saya tak bagi definisi yang masuk-masuk tu dulu, ya. Saya bagi huruf tu. Hamas, jahar, ya. Apa maksud hamas, apa maksud jahar tu, saya akan kupas.
Cuma kita akan tengok dulu matan itu supaya kita mudah ingat. Yang pertama sekali, ingat fahathahu syakhsun sakat itu untuk hamas. Hamas lawannya jahar. Okey ya. Nanti saya akan tanya kita tanya terusannya nanya. Apa sifat huruf bagi huruf qaf? Okey, qaf. Qaf ya? Qaf. Kalau perhatikan fahathahu syakhsun sakat, ada tak huruf qaf kat situ? Tak ada. Maka sudah tentu dia berada di bersifat jahar. Faham? Macam tu je. Huruf hijaiyah ada 29 huruf. Kalau dia tak sebut yang 10 ni, fahathahu syakhsun sakat tak sebut, maka dia bermaki pada jahar. Sebab tu pentingnya kena ingat. Kena ingat sikit lah. Fahathahu syakhsun sakat itu adalah huruf hamas. Manakala bakinya adalah bersifat jahar. Mudah kan? Macam tu je. Contoh lain. Huruf kaf. Fahathahu syakhsun sakat. Kaf. Oh, ada. Fahathahu syakhsun sakat. Kaf ya? Sakat. Kaf tu maksud ada. Kaf. Ada kaf kat situ, maka dia adalah bersifat hamas. Okey. Jadi kita nak tengok definisi jahar itu apa, definisi hamas itu apa. Ya? Kalau disebut definisi jahar itu ialah, saya mudahkan dalam bentuk tu ialah kita sebut jahar ini kalau sembahyang jahar. Pernah dengar tak? Sembahyang tu sembahyang jahar. Sembahyang yang kita kena nyaringkan suara kita kan. Tapi itu dari sudut istilahnya, istilah ilmu fiqh ya. Tetapi dari sudut ilmu tajwid ni, jahar ni apa? Jahar ini ialah nafas yang kita keluarkan itu tertahan semasa menyebut hurufnya. Ketika nak sebut huruf tersebut, kita tertahan. Jangan bunyikan dia berbaris untuk dapatkan tu. Tidak. Yang saya pernah kongsikan dulu, apabila kita nak menyebut huruf tersebut, nak tengok di mana sempurnanya makhraj dan sifat, ialah matikan dia. Jadi qaf kan, adakah keluar ni ketika menyebutnya nafas? Nafas ni apa? Kan kita sedut low, masuk ke paru-paru kan, dan kita lepaskan dia. Itulah nafas. Nafas yang keluar. Ya? Bila nafas keluar, kita nak sebut huruf qaf, adakah kita akan tak boleh, kena matikan dia. Kita matikan qaf, bunyi dia tak boleh kita keluarkan, tak boleh. Dia berlawanan. Memang sifat asal dia adalah sifat jahar, tertahan. Itu kaedah dia. Nak tahu dia tertahan ataupun tidak, iaitu dengan mengulangi apa yang kita belajar dulu, iaitu konsisten dengan nak tahu makhraj dan sifat, ialah kita kena matikan huruf tersebut. Qaf ya, ya. Manakala hamas, kaf, ak. Kalau sebut kurang tepat, sebab dia tak lepaskan nafas. Kena lepaskan sikit. Jangan sampai ke tu dah bunyi itu dah cerita lain. Itu kola dah ya. Tak nak. Ya? Tak nak. Yang disebutkan dengan hamas ialah ak. Kalau fa, af. Terlepas kan? Ha, sa, as. Ha, ada kita tahan tak boleh kan? Ihdinas shin ash a'udzu billahi minash. Kalau kita tahan minat syaitan, tak boleh. Bukan sifat dia. Jadi kita kena lepaskan huruf-huruf yang bersifat hamas ni. Fahathahu syakhsun sakat, ketika menyebut hurufnya kita kena lepas. Manakala jahar, tahan. Contoh qaf, kita ambil huruf alif lah, huruf hamzah, hamzah, alif atasnya ada hamzah ya.
Kalau kita matikan, bunyi dia apa? A. Sebab kita nak betulkan. Mana kesempurnaan sifat tu adalah kita kena matikan dia. Contoh lain, ba. Ab. Mati. Ab. Tak boleh. Tak boleh. Ta. Ta kat sini. At. Dia dah keluar. Hamas. At. Begitulah seterusnya. Jadi itu perbezaan. Itu pro and kontra lah, maksudnya ia bersifat berlawanan. Contoh, nanti saya akan ini untuk makluman muslim-muslimat rahimahullah. Sekiranya kita sebut sifat, sekurang-kurangnya dia ada 5 sifat. Satu huruf sekurang-kurangnya ada 5 sifat. Ya, saya lupa nak sebut tadi. Kita kena ingat satu huruf sekurang-kurangnya ada 5 sifat yang perlu kita tunaikan haknya. Itu dikatakan hak. Itu dikatakan sifat. Sifat mesti kena tunaikan hak dia. Yang pertama, 5 sifat ni lah perlu kita kena tunaikan. Contoh qaf ya, aqa. Sifatnya ada jahar. Ba, ab, jahar. Lam, al, jahar. Tak ada kat situ kan. Fahathah, tak ada. Lam, al. Kalau tu al, tu dah sifat lain dah. Bunyi le tu dah lain dah. Sekarang ni kita baru satu sifat, sekurang-kurangnya 5 sifat lagi. Maknanya kena tengok satu-satu lah. Yang pertama, sifat jahar, lawannya hamas. Okey, mudah kan, ringkas kan? Ada 29 huruf. Kalau kita tolak 10 huruf hamas, bakinya 9 huruf ini adalah sifat jahar. Itu paling mudah, praktikal lah kita nak ingat. Ya. Tapi ada sebahagian ustaz-ustaz kita dia ajar macam mana kita nak sebut. Cuma kita confuse. Kalau kita sebut salah, jadi kita membenarkan yang antara satu lain lah. Jadi saya kurang setuju. Yang pertama kali Imam Ibn Jazari pun dah sebut fahathahu syakhsun sakat. Hafal lah matan ni. Paling mudah. Inilah caranya. Paling tak payah kita konsep jahar ni tertahan nafas disebabkan berpegang kuat pada huruf makhrajnya. Memang tu definisi dia. Tapi bagi untuk praktikal, semasa baca ingat tak benda tu? Tak ingat dah. Ya, cari macam mana? Ab. Fahathahu syakhsun sakat. Okey, betul. Ab bukan al. Dal. Ad. Ke ad. Ada ke? Hamas. Tak ada. Dia tertahan. Ad. Ujung lidah sentuh gusi sebelah atas kan. Ad. Po. Al. Ta. Ad. Ada hamas sikit. Begitu. Jadi itulah kesesuaian dia berdasarkan hebatnya ulama-ulama terdahulu mengarang matan supaya kita mudah. Ya, supaya kita mudah. Itu sifat berlawanan yang pertama dan kedua. Ya, sifat berlawanan yang pertama dan yang kedua. Seterusnya, muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung boleh. Ya. Ada lagi 10 ke 20 minit ni supaya kita faham ya, faham. Dia ada perkaitan antara pertama tadi, slide yang pertama tadi dengan slide yang kedua ini ya. Memang ulama bahagikan benda tu jahar lawannya hamas. Ya. Yang kedua, matanya disebut apa? Matanya disebut syadiduha lafzun ajid qatin bakat. Tambah kat depan ni syadiduha lafzun. Panjang sikit lah. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Syadiduha lafzun ajid qatin bakat. Itu matan dia, matan berkaitan dengan sifat tadi. Jadi sebenarnya sambung tadi. Sifatuha jarun warihun mustafil mufatihun musmatatun wadiddakul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzun ajid qatin bakat. Okey, jadi apa dah? Syadiduha lafzun ajid qatin bakat. Itu huruf syiddah. Ya, itu huruf syiddah. Ya, syiddah. Macam tadi juga ada 29 huruf. Tolak ajid qatin bakat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf syiddah yang bersifat syiddah. Bakinya tu, yang bakinya ni kena tengok sikit ya.
Di bawah matan tu disebut wa baina rikhwin wasyadidi min Umar. Di antara wa baina rikhwin, rokhawah, dan syiddah, wa baina rikhwin wasyadidi min Umar, di antara rokhawah dan syiddah ini ada satu sifat dinamakan tawasud. Disebut apa? Hurufnya lin Umar. Lin Umar. Lam nun ain mim ra. Jadi belum boleh tolak 29, tolak 8 lagi. Tak boleh lagi. Sebab ada susulan selepas itu. Sebab lin Umar tu hurufnya ada 5. Lam nun ain mim ra. Ada 5. Jadi 8 campur 5. Jadinya ada 8 campur 5 berapa tuan-tuan? 8 campur 5 ada 13, ya, 13. 29 huruf tolak 13, ada 16 huruf itu adalah sifat rokhawah. Begitu ya. Walaupun disebut tawasud di sini, tetapi dia bukan angka yang kelima, ya. Dia masih lagi, sebab sifat tajuk ni ialah wadidda, huruf yang berlawanan, ya. Huruf yang berlawan, syiddah lawannya rokhawah. Cuma tengah-tengah tu ulama ada bincang sikit tentang tawasud. Tapi walaupun dia ada sifat, tapi dia tak dimasukkan dalam salah satu daripada 10 sifat tadi kan. Sifat yang berlawanan tu, dia masih lagi kekal, tak ada nombor. Ini sifat yang ada tapi tak ada nombor. Namanya tawasud. Ya. Nama syiddah lawannya rokhawah. Okey. Apa itu syiddah? Ya, syiddah itu ialah, kalau tengok syiddah, syad, kuat ya, syaddah ya, syiddah. Maaf ya, sebab ada sebahagian daripada kita bila menyebut tanda sabdu itu, kita sebut apa? Sabdu lah, sabdu. Kalau bahasa Arab sebenarnya syaddah, bukan syiddah ya, syaddah. Sebab kita confuse kadang, syaddah, syiddah. Sebab ada sebahagian buku menyebut kita hendaklah menyebut huruf itu dengan syiddah. Syiddah ya. Jadi orang confuse. Ada sabdu ke Ustaz? Tak. Syiddah bermaksud kat sini ialah suara itu kita tahan. Sama tak konsep awal tadi, jahar tertahan juga kan. Tapi tentang apa? Tentang nafas. Ini suara. Syiddah ini tentang suara. Lain tak? Lain. Konsepnya tertahan juga. Tadi tertahan juga. Ya. Caranya tahan. Tapi yang membezakannya apa? Suara ataupun nafas. Tadi jahar adalah nafas. Ini syiddah ni suara. Ya. Tadi konsepnya suara. Tadi suara nafas. Yang ini syiddah. Rokhawah ini adalah berkaitan dengan suara. Ya, suara. Okey ya, baik. Iaitu suaranya kita tahan. Ya, tahan ya. Semasa menyebut huruf tersebut ya, tahan suara tu. Ustaz, susah nak faham. Ya, sebab kita tak ada gambar ya. Kalau tuan-tuan puan ada aplikasi telefon ya, namanya Tajwid Al-Musawwar ya, Tajwid Musawwar. Tajwid Musawwar ni ialah karangan Dr. Aiman Suwaid ya, ulama Syariah. Saya ada download tapi nanti saya kongsikan lah. Cari aplikasi itu ya. Dia tunjuk bagaimana gambar kerongkong kita ni berfungsi ketika huruf itu tersebut bersifat syiddah, bersifat rokhawah. Dia sebut. Dia tunjuk gambar. Kalau jahar, kita punya bukan kerongkong ni, apa namanya, tempat kita punya peti suara ni tertutup. Tertutup ya. Kalau tertahan. Kalau dia terlepas, dia terbuka sikit. Hamas terbuka. Jahar tertutup. Syiddah tertutup sikit. Rokhawah terlepas. Kalau tawasud dia tengah-tengah. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Jadi itu ya. Bagus buku tu ya.
ditunjukkan secara akademik, ya, secara yang betul, ya, tunjuk gambar hakiki, gambar hakikah, aswar hakikah, berkaitan dengan kerongkong kita ni apabila menyebut huruf tersebut. Sampai tahap begitu, ya, ulama kaji. Itu yang terbaik sebenarnya. Tapi relevannya ulama-ulama terdahulu ketika menyebut tu, walaupun ketika itu tidak ada alat yang secanggih ini, disebut apa? Suara yang tertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuat ia pada makhrajnya. Macam mana dapat perkataan kuat lah? Kuat. Bila kuat, tutup lah. Kan? Syiddah. Contoh tadi apa? Ajid, jim. Aj. Kuat kan? Aj. Ulama ketika itu tak ada alat-alat teropong-teropong ni. Tetapi bagaimana mereka boleh jelaskan, dan penjelasan itu sampai kepada kita ni cantik, betul, relevan. Cuma ulama kaji balik, betul, memang begitu. Sebab apa? Kita punya peti suara ni tertutup ketika menyebutnya. Itu dikatakan berpegang kuat ia pada makhrajnya. Itu gambar, kalau nak rujuk buku Tajwid Al-Musawwar, ada dalam bahasa Melayu, cuma mahal sikit lah, mahal. Yang berkaitan dengan tu. Okey, baik, sambung. Okey, syiddah itu tertahan suara. Huruf-hurufnya itulah ajid, qatin, bakat. Ketika melafazkan huruf tersebut, macam saya sebut tadi, iaitu kita kena matikan dia. Kalau hamzah, itu hamzah mati, ya. Kalau alif, kan bunyi itu lain. Jadi itu termasuk huruf rokhwah. Hamzah dan alif dia termasuk sekali kalau 29. Jim yang dimasuk kat sini, hamzah tu adalah hamzah, bukan alif dia. Jim, aj, habis itu je. Qol-qolah belum lagi. Kita baru belajar tertahan suara, tertahan nafas. Jim contohnya, ya. Jim dia fahathahu syakhsun sakat, tak huruf hamas ke jahar tadi? Jahar. Fahathahu syakhsun sakat, tak ada huruf jim kan? Yang tadi, ya, jahar. Yang kedua dia bersifat syiddah. Kita nak combine dah. Contoh jim. Yang tadi tertahan nafas dan tertahan suara. Tertahan nafas dan tertahan suara. Jim, ya. Nafas kita tertahan, kemudian semasa suara pun tak terkeluar. Kalau bunyi je tu dah lain, tu sifat lain. Ada kita bicarakan nanti. Cuma kita tak masuk sampai tu lagi. Kita baru dua sifat ni kita belajar, ya. Lagi huruf apa? Kaf. Okay, kaf. Dia tertahan suara. Tengok, kaf dia bakat. Tertahan suara. Tertahan suara, tetapi dia bersifat hamas, terlepas nafas. Itu yang kita sebut tadi. Macam mana dikatakan tertahan suara tetapi terlepas nafas? Sebut kaf. Adakah guna ka? Bukan. Caranya kita matikan dia, baru kita nampak mana tahan suara, mana terlepas suara, terlepas nafas, ya. Kaf matikan. Ketika sebut, suara kita tertahan. Kita tak sebut tak boleh. Susah. Memang susah nak buat, kan? Begitu. Tak pernah ada buat macam tu, kawan. Kita akan sebut cuma yang nafas tu terlepas. Itulah nafas. Tadi taklah sampai ke. Kalau ke tu dah terlantun dah suara tu. Ke dah bunyi lain dah. Ta, ba, tak ada. Yang nampak kaf dengan ta tadi, kan? Dia kontra dengan yang tadi, ya. Kalau yang tadi tu dia bersifat hamas. Fahathahu syakhsun sakat, kan? Kaf ta. Kemudian kat sini dia bersifat tertahan suara. Tadi terlepas nafas. Kemudian kat sini dia tertahan suara. Nampak kontra dia, ya. Itu yang dikatakan. Dan sifat kaf dan ta ni lah kita banyak berlaku kesalahan, ya? Banyak berlaku kesalahan. Sebab apa? Sebab kita kurang faham bagaimana nak menyebut kaf ni, ya. Adakah berlebihan hamas dia, ataupun yang bagaimana, ulama sebut kaf ini tidak berlebihan, ya. Ketika waqaf nampak jelaskan dia, tetapi kalau dia berbaris kita tak perlu nampakkan kehamasan yang keterlaluan, ya. Contoh kallazi
alhaakumul kunut. Tu berlebihan. Ya, tu berlebihan ya. Sikit lagi tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah. Kita berhenti pada dua ni supaya kita mudah faham. Cukup dua ni tapi kita amalkan. Itu yang penting. Nak sebut kaf ni jangan iyyaka na'budu wa iyyaka semua dah hamas. Tak semua huruf ada hamas. Tak semua huruf ada hamas ya. Jadi kita kena tengok yang mana ikut keperluan dia. Kalau kaf ini iyyaka ka. Tak perlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf tu hamas, ya. Tapi pernah dengar syair macam tu? Tak ada. Iyyaka na'budu. Ketika dia berbaris, hamasnya kurang, tak nampak dengan jelas ya. Tetapi kalau dia waqaf, ketika dia mati, dia akan nampak kehamasannya. Wabihat fama wabihat. Kalau waqaf ya. Kalau sambung tak adalah. Fama wabihat tijaratu tadi ya. Tijata ya, tak ya. Jadi itu peri pentingnya kaf dengan ta ni ya. Sebab ulama ada simpulkan bahawa kedua-dua huruf ini perlu ikut keadaan dia, ikut keadaan dia. Kalau dia berbaris tidak perlu dihamaskan keterlaluan. Manakala kalau dia waqaf baru nampak kehamasannya ya. Kehamasannya. Okey, baik. Tapi di antara syiddah dan wakhawah ini ada satu sifat namanya tawasud ya. Tawasud ini ialah pertengahan. Jadi ketika menyebut huruf lam, nun, ain, mim, ra ini tidak perlu kita berlebihan sampai berlaku syiddah ataupun tidak berlaku wakhawah ya. Contoh lam ya. Kita sebut tu dah dikokolah dah. Tu dah masuk sifat lain dah tu. Dah berlawan dah sangat dah. Dia rakhawah sangat tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kadang-kadang orang sukan apa ya? Iyyaka na'budu nak tekan betul. Walhal dia adalah bersifat tawasud. Sederhana je. Iyyaka cukup kat tengah halqum ini tempat makhraj dia sudah. Jangan sampai iyyaka ataupun dia syiddah betul. Itu wakhawah. Kalau yang syiddah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu syiddah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca Quran ikut sifat-sifat ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut dia punya level sifat dia. Yang mana sederhana, yang mana kuat, yang mana tertahan. Cantik sebenarnya. Itulah mukjizat Al-Quran ini. Kalau kita tak ada taranum sekalipun, kita tak belajar bayati, kita tak belajar ros, tak belajar taranum terang, hijaz semua tu, tetapi kita baca ikut sifat-sifat ini dan dengan kita bayang sifat dan dengung-dengung sekali cantik ya baca. Kita baca ni macam seolah-olah Al-Quran itu pernah diturunkan kepada kita. Itu yang kita nak. Ya? Itulah mukjizatnya, ijaznya ya. Ijaz. Kalau kita baca dengan hati yang penuh tawaduk dengan sifat-sifat ini ya. Mula-mula memang ambil masa lah, ambil masa. Tapi lama-lama kita akan lidah kita orang kata lembut ya. Ustaz, lidahnya keras lah ustaz dah. Lidah perlahan-lahan lah, perlahan-lahan. Tak ada orang boleh terus perfect ya. Macam saya nak hafal matan ni, masa belajar hafal lah. Lepas belajar tak ingat dah. Tapi periksa. Lepas tu baru terfikir, Allah, kau hafal banyak matan tapi tak ingat dah. Terpaksa mengajar. Jadi mengajar lah. Ya, mengajar supaya kita ingat. Ya. Jadi itulah kepentingan kita masing-masing lah. Cara masing-masing bagaimana kita nak hafal, bagaimana kita nak mengingat. Jadi perlu masa. Perlu masa. Tak ada Imam Syafi'i tak pernah kata belajar ni sekejap aja. Tak ada. Lama. Ambil masa yang lama, makan masa yang lama, berkeluarkan duit yang banyak, perjalanan yang jauh, begitu ya. Itu
Wanak duri sebagai seorang penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu ni Allah akan berkahkan kehidupannya supaya kita hidup dalam keadaan yang berkat, aman sentosa, rohani, jasmani. Mudah-mudahan dengan adanya sifat ini kita akan dapat banyak manfaatnya. Jadi saya rasa setakat ini sahaja dulu berkaitan dengan sifat. Kita belajar dua sahaja hari ini. Yang pentingnya kita tahu di manakah ketika menyebut huruf letak huruf tersebut dan kadarnya. Jadi untuk dapatkan lebih tepat, sebenarnya yang paling praktikal kita kena berhadapan dengan guru lah. Yang kalau secara teori begini bolehlah. Ini kita panggil ilmu dirayah. Kita nak fahamkan sahaja. Tapi ilmu riwayah itu perlu ada. Ilmu riwayah ini ilmu kita bertalaki dengan guru kita supaya bacaan kita sah. Itu yang penting. Dia kata cari guru yang mutqin, yang mukri, supaya dia boleh memperbetulkan bacaan kita sebagaimana dia dapat daripada tok gurunya. Dan dapat daripada tok guru sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu saja. Saya simpulkan ada dua tadi perkara kita bincangkan, iaitu jahar lawannya jahar lawannya hamas. Apa huruf hamas? Fahathahu syakhsun sakat. Kemudian syiddah lawannya rakhawah. Di antara sifat tu ada sifat tawasud ataupun disebut nama lain namanya bainiyah. Bainiyah di antara tu. Huruf-huruf syiddah ni ajid, qati, pakat. Manakala tawasud dinamakan huruf-huruf ni adalah lim. Jadi ingat dulu. Mudah-mudahan nanti kalau kita praktikan nanti ketika membaca Al-Quran, kita dapat dia dulu. Jahar ke hamas, syiddah ke rakhawah, ataupun tawasud. Begitu. Kita belajar tu dulu. Nanti kita satu huruf tu kurang-kurangnya ada 5 sifat yang lain. Ini baru kita belajar dua. Contoh huruf jim tadi kan saya sebutkan. Jim tu adalah bersifat jahar dan juga bersifat syiddah. Kalau kaf dengan ta, dia bersifat hamas. Kedua-dua tu. Tapi kat sini dia bersifat syiddah. Tu poin kontra. Jadi kena tengok balik. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan kita pada malam ini. Dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesalahan ketika melafazkan, menuturkan perkara-perkara yang kita bincangkan ini. Dan saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.